Hadis berkaitan dengan Sayyidina Jibril tadi. Malaikat Jibril turun menyerupai seseorang yang kemudian ni datang bertemu dengan Nabi SAW, bertanyakan tentang tiga perkara. Yang pertama, malaikat ni tanya tentang apa itu Islam. Lepas tu Nabi SAW pun sebut Islam itu adalah mengucap dua kalimah syahadah, kan? Lepas tu mengucap dua kalimah syahadah, kemudian uh, beriman bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, mengerjakan solat, mengerjakan zakat, mendirikan solat, mengerjakan zakat, kemudiannya berpuasa di bulan Ramadan dan tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Kemudiannya mengerjakan haji jika mampu untuk mengerjakannya. Kemudian ditanya pula tentang iman, dan seterusnya ditanya pasal ihsan. Ini kalau kita baca ni hadis ni, ini merupakan hadis yang merujuk kepada dasar agama. Ha. Semua yang kita belajar pada hari ini, buku teks yang kita belajar, kitab-kitab yang kita belajar, semuanya pokok asal dia, sumber asalnya bersumberkan kepada hadis ni. Kewajipan belajar ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu berkaitan dengan fiqh, ilmu berkaitan dengan tasawuf, penyucian hati, semuanya diambil, dirujuk, bersumberkan kepada hadis ini. Kalau kita baca satu persatu lah. Jadi hadis ini panjang, boleh juga kita baca sendiri untuk kita ambil ibrah pedoman daripadanya. Dan kalau kita tengok dekat sini, terakhir dia punya dialog antara Nabi SAW dengan malaikat ni, dia kata, ditanya, Nabi SAW tanya kepada sahabat, kamu tahu tak siapa yang datang? Siapa yang datang sebut tentang perkara-perkara ini? Kata Nabi SAW, mereka itu adalah Jibril. Dia itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian, yang mengajar kalian tentang agama kalian. Jadi pokok asal dia ataupun sumber kepada agama ni tak dapat tidak perlu dirujuk kepada hadis ni, satu. Yang kedua, kita perlu belajar sebagai seorang Muslim mukmin, perlu belajar ilmu berkaitan dengan iman, Islam, ihsan. Inilah dia punya kata sandaran dia untuk pengetahuan kita. Jadi dia kata faedah tiga rukun agama XV ni, tiga rukun agama, para ulama mengatakan lafaz dinakum, agama kamu, di akhir hadis ini menunjukkan apa yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang agama. Malaikat Jibril telah bertanya tentang tiga perkara pokok dalam agama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Justru para ulama merumuskan tiga perkara tersebut sebagai tiga rukun agama. Jadi tiga rukun agama yang perlu dipelajari. Baik. Di pengertian fardu ain, fardu kifayah dan mukallaf, kita masuk sikit-sikit. Dia punya istilah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah suatu kefarduan yang wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf. Nanti akan disebutkan apa maksud mukallaf tersebut. Kefarduan tersebut tak terlepas walaupun telah dikerjakan oleh orang lain, seperti mendirikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Contohnya seorang ayah kalau solat 5 waktu, tidaklah menyebabkan satu keluarga tu tidak perlu solat 5 waktu. Tak. Itu namanya fardu ain. Maksudnya setiap seorang wajib belajar berkaitan dengan ilmu fardu ain. Fardu ain juga bermaksud suatu fardu yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf untuk melepaskannya daripada dosa. Jadi orang yang tak belajar fardu ain sebenarnya berdosa. Itu sifar dia. Kalau tak belajar, tak tahu berkaitan ilmu asas dalam agama, berdosa. Sebab apa? Sebab dah digariskan, dah ada dalil dia, dah ada sumber dia. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar menuntut ilmu itu satu kefarduan ke atas setiap orang Islam. Jadi hadis itu pun ulama syarah, hadis itu merujuk kepada tiga ilmu ni. Iman, Islam, ihsan. Akidah, fiqh, tasawuf. Tak dapat tidak, kena belajar. Seperti mengetahui perkara yang wajib diketahui dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Fardu kifayah apa pula? Jadi kita baca, fardu kifayah ialah suatu kefarduan yang wajib dikerjakan oleh sebahagian mukallaf. Jadi ini kalau sebahagian buat, sebahagian yang lain tidak berdosa. Kalau ada orang yang buat, orang lain tidak berdosa. Sekiranya kefarduan atau kewajipan itu telah dikerjakan oleh sebahagian mereka, maka gugurlah kewajipan ke atas orang lain. Walau bagaimanapun, sekiranya tak ada seorang pun antara mereka mengerjakannya, contoh semua mereka berdosa. Contohnya solat jenazah. Jadi sebab tu, sebab antara usaha kita kan, antara usaha kita Yayasan Sofa di Kota London, kita wujudkan, kita asaskan Masjid Sofa London. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya orang Melayu di sana
masyarakat Melayu di sana yang bermadhab Syafi'i ada tempat nak rujuk. Contohnya berkaitan dengan solat jenazah. Berkaitan dengan solat jenazah. Sebab apa? Sebab kita dapat berita kan dulu bahawa ada orang Melayu yang dah duduk lama di kota London. Akan tetapi bila mana tak ada, dia tak belajar berkaitan dengan ilmu fardu ain. Bila mana masuk bab jenazah, isteri dia meninggal, dia tak kebumikan isteri dia mengikut cara Islam. Apa dia buat? Dia bakar mayat isteri dia, abu dia disimpan. Dah sama macam orang bukan Islam, orang kafir. Jadi ini satu tanggungjawab yang perlu diambil oleh sesiapa pun. Bila mana ada satu tempat tu tak tahu kaedah tata cara nak uruskan solat jenazah, jadi kita kena ambil tanggungjawab tu. Yayasan Safa ambil tanggungjawab tu untuk mengasaskan satu apa hub, center lah, center untuk komuniti umat Islam supaya ha, di sana wujudnya segala aktiviti berkaitan dengan Islam kan, solat jemaahnya, baca Qurannya, kelas fardu ainnya, solat jenazahnya, nikah kahwinnya dan sebagainya. Itu jihad kita lah, jihad kita. Walaupun walaupun mungkin ada di sana banyak masjid, tapi masjid mazhab lain, ada mazhab Hanafi, masjid mazhab Maliki dan sebagainya, tapi masjid mazhab Syafi'i kan tak banyak. Mungkin ada tapi tak banyak. Tak banyak. Yang banyaknya masjid mazhab lain. Jadi kita ambil tanggungjawab tu. Fardu kifayah juga bermaksud suatu kefarduan yang wajib diketahui oleh sebahagian mukallaf untuk melepaskan yang lain daripada berdosa. Seperti mengetahui perkara yang wajib diketahui secara kifayah. Dalam tauhid, fiqh dan tasawuf. Dalam ilmu tauhid juga ada yang namanya kifayah, fardu kifayah. Ada juga. Walaupun belajar tauhid tu fardu ain, walaupun kita tahu, kita belajar bahawa kalau belajar ilmu berkaitan akidah tu fardu ain, tapi ada juga furuk-furuk, cabang-cabang dalam akidah, cabang-cabang dalam fiqh, cabang-cabang dalam tasawuf. Tak semua orang kena belajar. Tak semua orang wajib belajar. Cukup orang yang ada ilmu, dia ada kemampuan guna bahasa Arab, dia tahu dah, itu cukup dah. Ada orang alim yang tahu perkara ni, tu dah cukup. Adapun kita sebagai orang awam biasa, cukup kita tahu asas-asas, perkara yang dasar, yang kata usul-usul, tu pun dah memadai. Tak perlu belajar secara detail. Contohnya ilmu berkaitan dengan apa? Ta'alluq. Nanti kita belajar sifat 20, ada yang nama dia ta'alluq. Ilmu berkaitan dengan ta'alluq, sifat ma'ani ni tak perlu dipelajari secara detail oleh orang awam. Adapun ahli ilmu kena belajarlah supaya dia boleh jadi rujukan kepada orang lain. Begitu. Yes. Pengertian mukallaf. Masuk mukallaf. Apa maksud mukallaf? Selama ni kita dengar mukallaf, mukallaf, mukallaf. Secara bahasa, mukallaf secara mudah-mudahnya adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum yang 5. Itu bahasa mudah dia. Orang, individu yang dipertanggungjawabkan dengan hukum yang 5. Apa dia? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ataupun orang yang dibebani dengan hukum taklifi yang 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu mukallaf. Adapun daripada sudut bahasa, cuba kita tengok. Mukallaf berasal daripada perkataan taklif yang bererti bebanan. Kita sebenarnya bebanan. Kita sebenarnya awal-awal contohnya orang masuk Islam, muallaf kan, dia akan terasa berat, terasa beban dia. Contohnya nak paling awal kalau lelaki dia apa? Dia nak bersunat, berkhatan contohnya kan. Berat bagi dia. Bukan senang. Untuk seorang lelaki tu yang baru masuk Islam nak berkhatan contohnya, berat. Kemudian nak solat berat, nak puasa lagi lah berat. Asalnya bebanan. Kita pun yang dah lama Islam pun, puasa bagi kita, bagi orang yang tak biasa berpuasa, puasa Ramadan je akan terasa berat lah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Rasa berat. Solat umpamanya juga, solat subuh, Isyak kan, berat. Sebenarnya, kita dibebani dengan hukum tersebut. Akan tetapi, bila mana kita lazimi badan tu, istiqamah dengan perkara fardu, lama-lama kita buat, lama-lama daripada bebanan, dia akan jadi satu bentuk hiburan. Siapa dapat nikmat ni? Inilah nikmat yang diperoleh oleh para ulama, para sufi, kan, ulama sufi kita, para ulama yang salafus salih, yang dapat nikmat yang mana daripada ibadah tu jadi asalnya bebanan, taklif, bebanan, boleh jadi hiburan dengan sebab istiqamah dengan apa yang dia buat. Kemudian Allah datangkan, bila mana istiqamah, Allah datangkan waridat. Bila mana ibadat tersebut dijadikan seolah macam wirid harian. Maksudnya
solat 5 waktu dia kerjakan, puasa selalu dia buat, kan, zakat tak tinggal dan sebagainya. Dan benda tu berulang, dia akan jadi nama dia wirid. Benda tu akan jadi wirid. Dia punya suatu ibadah yang berulang-ulang. Bila mana buat perkara wirid, berulang-ulang melakukan perkara ibadah, Allah akan datangkan warid. Sekali lagi, bila kita hari-hari buat perkara yang sama, buat ibadah yang sama, itu nama dia wirid. Masa wirid harian kita, contohnya bangun pagi, contohnya qiyamul lail, kan, solat solat tahajud, solat taubat, kan, solat hajat dan sebagainya, contoh. Kemudian kita solat subuh, bangun selepas solat subuh, kemudian kita baca Quran, kemudian kita ada amalkan zikir, kemudian kita bekerja balik, kita buat solat lah zuhur, asar, apa semua. Balik lepas maghrib kita baca Quran. Itu nama dia wirid. Hari-hari kita buat. Bila mana hari-hari kita buat, Allah akan datangkan warid ataupun waridat, kurniaan daripada Allah Ta'ala yang menyebabkan daripada asalnya bebanan yang kita buat tu boleh jadi hiburan bila mana kita istiqamah melakukannya. Itulah yang dikatakan sebagai waridat, anugerah yang Allah bagi kepada orang yang istiqamah mengamalkan ataupun menjunjung tinggi firman titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang bertakwa, kan. Jadi begitulah halnya. Jadi kita tengok mukallaf berasal daripada perkataan taklif yang bererti bebanan. Mukallaf ialah orang yang dibebani atau orang yang sudah layak dijalankan hukum syarak yang 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi yang kita belajar, kalau kita go deep lagi, sebenarnya dalam agama kita ada 3 hukum. Ini tak belajar dekat mana-mana. Dekat sini je belajar. 3 hukum dalam agama. Hukum yang berkaitan dengan akal. Hukum akal. Yang kedua, nama dia hukum syarak. Yang ketiga, nama dia hukum adat. Saya tak pasti ada tak dijelaskan kat bawah ni. Tak perasan. Tapi kalau kita bahas berkaitan dengan fiqh, kita akan jumpa wajib, mustahil, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ini dalam perbahasan syarak. Kalau bahas bab fiqh dengan maksud solat, zakat, puasa, haji, ini semua dalam bab syarak nama dia. Fiqh, kita boleh kata sini fiqh lah. Fiqh. Kalau bab akal, dekat sini ada hukum wajib, mustahil, harus. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kalau adat pun sama, ada wajib pada adat, mustahil pada adat, wajib, mustahil, harus pada adat. Jadi ada 3 hukum yang perlu kita belajar, kita kena tahu. Di setiap perkara yang berlaku atas muka bumi ni takkan terlepas daripada 3 hukum ni. Apa dia? Hukum akal, ilmu berkaitan dengan akidah. Hukum yang berkaitan dengan akidah kita, akal yang putuskan sama ada Allah tu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah. Okey. Kalau fiqh, syarak yang putuskan. Al-Quran, Allah yang putuskan. Syarik yang putuskan, itu Allah putuskan sama itu haram, sunat, harus, makruh, wajib dan sebagainya. Ataupun adat yang putuskan. Contohnya kalau orang tu makan, wajib kenyang. Wajib pada adat kenyang. Kalau makan, kenyang lah, kan. Kalau dia berlapar, kalau dia tak makan, lapar lah. Contoh, tu kalau wajib pada adat. Kalau mustahil pada adat apa? Contoh, orang tu makan banyak. Kalau ikutkan dari sudut wajib adat, tapi dia makan banyak, tak kenyang-kenyang. Bila tak kenyang-kenyang tu mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Mustahil pada kebiasaan. Sebab apa? Mungkin dia belasaka, ataupun dia memang jenis orang kuat makan, dan sebagainya. Jadi segala benda, peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, kita kena timbang dengan 3 hukum ni. Barulah kata apa, tenang jiwa kita. Baru tenang jiwa, oh begini. Contoh kan, saya ambil peristiwa yang berlaku, peristiwa Isra' Mi'raj. Cuba kita bayangkan kita berada pada zaman tu, zaman Nabi SAW. Kita bayangkan dengan menggunakan hukum ni, 3 hukum ni, macam mana kita nak berinteraksi dengan 3 hukum ni. Nabi SAW dalam surah Al-Isra' ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hambanya, memperjalankan dengan hambanya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita salah seorang daripada masyarakat Arab pada ketika itu, boleh jadi kita ni akan percaya. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab perkara tersebut kalau ditimbang dari sudut hukum adat, perkara tersebut mustahil adat. Mustahil pada adat. Mustahil pada kebiasaan. Mana ada orang satu malam je, tuan-puan. Satu malam je, boleh pergi ke Masjidil Aqsa, ke Palestin, satu malam. Dalam keadaan tempat pembaringan tu masih panas lagi. Tempat pembaringan Nabi masih panas. Satu malam. Mana ada? Mustahil pada adat. Digelakkan orang je kalau kita kata kita pergi, contohnya pergi London malam tadi. Contoh, jalan kaki. Ni cerita jalan, naik kapal lah kita kata. Satu malam je sampai. Kita akan digelakkan oleh orang. Sebab apa? Perkara tu mustahil pada adat. Tapi kalau ikut sekarang ni, dah tak mustahil adat dah. Sebab apa? Satu malam dah boleh sampai London. Kan? Tapi nak katanya, zaman tu mana ada teknologi. Kan? Mana ada kapal terbang apa semua. Akan tetapi, itu nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan dekat harus pada akal. Kalau timbang dekat akal, harus saja. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi, boleh jadi Allah Taala tak memperjalankan Nabi. Dari sudut akal, kita kata harus pada akal. Akal putuskan sama ada perkara itu jadi ataupun tidak. Jadi perkara itu boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Tapi disebabkan ada nas daripada syarak, daripada Quran, ada dia punya dalil dia, menyebabkan dari sudut hukum syarak, kita wajib beriman dengan ayat ini. Ayat apa? Surah yang pertama, surah Al-Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kalau kita sanggah, kalau kita bangkang ayat Quran ni, boleh jadi kita kafir. Boleh jatuh kafir tuan-puan. Sebab apa? Sebab hadis ayat Quran ni dah mutawatir, dah qat'i. Dia punya dalalah dan dia punya subut. Maksudnya ayat Quran ni memang ada, dia punya kefahaman daripada hadis ni pun, daripada Quran ni pun dah memang jelas. Kalau bangkang boleh jatuh kafir. Jadi sudut hukum syarak wajib beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari sudut akal, boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Bukannya Allah mesti perjalankan. Kalau Allah tak buat, Allah terpaksa. Tidak. Bukan itu cara faham kita. Harus saja. Perkara berkaitan dengan makhluk semua harus. Harus Allah Ta'ala masukkan seseorang ke dalam syurga. Harus Allah masukkan seseorang ke dalam neraka. Harus Allah masukkan orang yang mungkin sepanjang hidup dia buat ibadat ke dalam neraka. Boleh. Harus dia. Sebab apa? Sebab hujung hayat dia, contoh, dia mensyirikkan Allah. Boleh. Harus juga Allah masukkan pelaku zina, dosa besar sepanjang hayat buat dosa. Tapi hujung hayat dia ada keazaman nak berubah. Ada niat nak berubah. Niat saja. Allah masukkan dalam syurga dengan sebab baiknya niat dia. Macam peristiwa orang yang bunuh 99 orang. Kali 100 dia bunuh juga ahli ibadat tersebut. Jumpa orang soleh, orang ahli ilmu, ulama, minta nasihat. Ada harapan tak lagi untuk aku ni bertaubat sebab aku dah bunuh 100 orang. Kan? Kata orang yang dah bunuh 100 orang ni. Kata ulama ni, ada harapan lagi. InsyaAllah kamu tak boleh duduk sini. Kamu kena hijrah ke tempat lain. Kan? Dalam perjalanan tersebut, takdir Allah Ta'ala meninggal, malaikat azab, malaikat rahmat turun, kira buat jarak. Mana satu lebih dekat? Jarak nak buat baik, nak ke tempat baik ke, ataupun jarak daripada awal dia bergerak tersebut. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jarak nak sampai tu lagi sikit nak sampai. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang mana dia tu hampir nak buat kebaikan. Tak buat lagi ni. Hampir nak jadi orang baik. Tapi dah ada niat, azam untuk jadi orang yang nak berubah menjadi yang lebih baik. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan yang tadi tu, yang dah bunuh 100 orang, walaupun tak pernah buat baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang hidup buat maksiat, sepanjang hidup bunuh orang, tak pernah buat baik. Tapi disebabkan ada niat yang baik nak berubah, disebabkan itu Allah masukkan di dalam syurga. Bermaksud apa? Bermaksud harus sahaja Allah masukkan orang yang buat dosa, kesalahan, maksiat ni ke dalam syurga. Harus. Boleh. Benda boleh. Sebab apa? Itu semua termasuk dalam ilmu, termasuk dalam qudrah Allah, termasuk dalam iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap hamba-Nya. Jadi bukannya mesti orang buat minum arak masuk neraka. Tak.
mesti orang buat baik masuk syurga, tak. Sebab apa? Kita ni tuan-puan, kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan sebab amalan kita banyak. Amalan banyak tu lesen saja nak masuk. Lesen untuk masuk. Adapun mendapat keizinan ataupun tak, itu tugas siapa, ataupun itu dapat daripada siapa? Dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Jadi buatlah amal soleh, buatlah perkara-perkara yang boleh mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Antaranya kita belajar untuk ilmu pengetahuan. Nah, belajar menuntut ilmu, mengaji ni antara amalan yang boleh mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya baca Quran, kan? Dan macam-macam lagi lah yang perlu kita belajar, yang perlu kita kaji, yang perlu kita tahu. Amalan berkaitan dengan amalan yang boleh mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis. Itu dia. Saya nak tegaskan kat sini, kita belajar ni ada 3 hukum sebenarnya. Dalam agama kita ada 3 hukum. Yang pertama hukum berkaitan hukum akal, yang kedua hukum syarak, hukum adat. Hukum akal Ustaz ada 3, wajib, mustahil, harus. Hukum syarak ada 5, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum adat ada 3, wajib, mustahil, harus. Selesai. Okey. Seseorang itu dianggap mukallaf sekiranya telah memenuhi kesemua 4 syarat berikut. Nak nama mukallaf, nak jadi orang yang mukallaf ini, apa syarat dia? Yang pertama berakal. Orang gila bukan mukallaf, kan? Orang gila bukan mukallaf. Yang kedua baligh, dah sampai had umur. Nanti akan terangkan kat bawah. Yang ketiga sampai seruan Islam. Jadi kalau orang tu tuan-puan, dia duduk dekat hutan Amazon, kan? Tak ada sampai pun Islam kepada dia, kan? Nah, itu kategori orang yang tak sampai seruan Islam, dia bukan mukallaf tuan-puan. Bukan mukallaf. Contoh kalau ada orang macam tu lah, dia ibaratnya macam ahlul fatrah. Orang-orang yang hidup di antara zaman Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Tengah-tengah tu tak ada Nabi. Tak ada Nabi yang diutuskan. Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi ada gap tengah-tengah masa tu, tak ada Nabi yang diutuskan. Jadi orang-orang yang tak menyembah berhala, orang yang tak sembah api ke, yang percaya kepada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, orang ini dikategorikan sebagai ahlul fatrah. Macam mana eja dia? Ahlu al-fatrah. Mereka ni tak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah masuk syurga, insya-Allah. Sebab apa? Tak diutuskan Nabi, tak ada Nabi yang bagi peringatan. Akan tetapi mereka ni tak sembah berhala, tak sembah apa kepercayaan karut yang lain, kan? Tak sembah matahari, tak sembah api. Insya-Allah mereka ni masuk syurga. Ahlul fatrah namanya. Yang ketiga, yang keempat, tidak buta dan tidak pekak sejak lahir. Orang buta, orang pekak serentak tuan-puan. Orang buta, orang pekak serentak tak mukallaf. Dia buta, sama-sama telinga pekak. Dia bukan mukallaf. Dia apa dia buat atas muka bumi ni? Eh? InsyaAllah tak memberi kesan kepada apa-apa. Boleh masuk syurga. InsyaAllah. Itu maksudnya tidak mukallaf. Tak wajib solat, tak wajib puasa dan sebagainya. Okay. Jadi kalau contoh dia buta saja, dia masih mukallaf. Dia pekak saja, dia masih mukallaf. Okay. Habis. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya. Boleh tulis juga dekat ni. Boleh tulis juga dekat apa tu, chat dan sebagainya. Okay. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh untuk lelaki dan perempuan. Jadi cuba baca catatan tu, nota kaki tu dia kata tanda-tanda baligh. Para ulama meletakkan tanda-tanda baligh di awal permasalahan fiqh dalam kitab-kitab mereka kerana sebab atau perkara pertama yang menyebabkan adanya taklif suruhan agama, mana tu taklif adalah baligh. Ya. Sebab tu kalau contoh perasan, kalau buka kitab-kitab fiqh, sama ada kitab Jawi ke kitab mana-mana pun, kitab Arab ke, kalau tuan perasan dia akan sebut perkara pertama sekali berkaitan dengan tanda-tanda baligh. Baligh tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia sampai. Sampai apa? Sampai had umur. Sampai had umur yang diwajibkan pada seseorang, contohnya untuk solat, untuk puasa dan sebagainya. Jadi sebab tu diletakkan tanda baligh ni pada permulaan kitab, permulaan buku. Yang pertama, ini semua sedia maklum dah, saya rasa. Semua kita orang kata ulang kaji.
Iza takarrara tahaqqaqa. Ada satu kaedah sebut apabila kita ulang-ulang suatu perkara, tahaqqaqa, dia akan menjadikan perkara tersebut lebih tahqiq, lebih tepat, lebih kata apa, mantap kefahaman tersebut. Ha. Yang pertama, bermimpi bersetubuh ataupun ihtilam, mimpi basah lah ni, sehingga keluar air mani setelah berumur 9 tahun hijrah. Mimpi basah setelah berumur 9 tahun hijrah. Kalau belajar Safiatun Najah, dia akan beritahu kalau kurang daripada 16 tahun hijrah pun, contohnya kalau kurang 16 tahun hijrah, kalau kurang kurang 16 hari nak sampai 9 tahun hijrah. Maksud saya contohnya dia lahir kita boleh ambil contohnya dia lahir 20 Haram kan. 445 hijrah. Ramadan ni lahir, tarikh lahir. Sebab tu saya, tuan-puan kalau ada anak nanti ataupun ada anak lagi, kalau ada anak sekarang pun boleh buat, catat tarikh hijri anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Catat tarikh hijrah anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab dia akan memberi kesan kita akan tahu bila dia seawal usia bila dia boleh balik. Sebab tu dia tulis kat sini 9 tahun hijrah ni, bukan 9 tahun Masihi. Beza boleh jadi boleh jadi tambah 1 tahun daripada usia kita. Jadi kena tengok 9 tahun hijrah. Jadi macam saya cakap tadi, kalau ini Aimani Aimani silap. Kalau Aimani yang saya sebut ni kurang 16 hari ni dekat sini nanti. Jadi Aimani untuk laki perempuan 9 tahun hijrah ni silap. Okey. Ni dulu. Keluar Aimani laki perempuan 9 tahun hijrah. Maksudnya seawal usia 9 tahun dah keluar Aimani. Kemudian kita tengok untuk lelaki dan perempuan, untuk perempuan sahaja kedua keluar darah haid atau mengandung hamil setelah berumur 9 tahun hijrah, keluar darah haid. Darah haid boleh keluar seawal usia 9 tahun hijrah ataupun 16 hari sebelum 9 tahun hijrah. 16 hari sebelum tu. Contoh kalau anak kita lahir 20 Muharram 445 contohnya tahun ni kan. Kurang 16 hari bila? Tambah 9 tahun dulu kan, 9 tahun kan. 20 Muharram seterusnya berapa? 445 tambah 9 14 5 berapa 9 4 454 hijrah. Ini usia dia 9 tahun. 9 tahun pada ketika ni 9 tahun. Jadi kalau kurang 16 hari maksudnya contohnya mula 4 sampai 20 Muharram. Kalau anak tuan-tuan dan perempuan keluar haid, kalau anak perempuan tuan-puan keluar haid pada 4 sehingga 20, boleh jadi darah ni dikategorikan sebagai haid. Sebab apa? Dia ada imkanul haid, maksudnya ada kemungkinan haid. Sebab apa? Sebab ulama sebut dia tak semestinya 16 tahun. Dia takriban lebih kurang. Tak semestinya 9 tahun, silap. Tak semestinya 9 tahun. Dia takriban lebih kurang. Lebih kurang tu ulama kaji, buat istiqra', buat kajian 16 hari sebelum. 16 hari sebelum tarikh 9 tahun hijrah. Okey. Dan maksimum seorang tu balik adalah umur 15 tahun hijrah untuk lelaki dan perempuan. Selesai. Okay. Hikmah kenapa 15 tahun hijrah akil balik? Antara hikmahnya adalah umur 15 tahun ni tuan-puan dah layak untuk berkahwin. Akan timbul kegairahan syahwat, nafsu seksual, meningkat selera makan dan ingin hidup selesa, tabassut. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara yang kadang-kadang tak baik dan melampau, semata-mata untuk memenuhi keinginan pada perkara tadi. Sebab itulah ikatan taklif dan takwa akan mencegah semua ini daripada berlaku. Jadi usia 15 tahun maksimum. Dikatakan seorang tu dah balik. 15 tahun hijrah. Ambil point. Saya itu anak saya lahir saya catat usia 7 tahun. Sebab apa usia 7 tahun? 7 tahun hijrah. Sebab 7 tahun ni usia wajib seorang mak ayah perintahkan anak-anak dia untuk solat, puasa dan sebagainya. Perintahkan dulu. Kena solat. Contohnya kalau tak tahan, kan? Cuba tahan dulu. Kalau tak tahan, boleh berbuka.
Kita jinakkan dia dengan kita punya ibadah. Tak tahan, boleh berbuka je lah, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau usia 10 tahun, masih lagi contohnya tak solat, boleh. Boleh kita didik dia dengan rotan dan sebagainya. Usia 10 tahun. Ni usia ni siapa yang bagi? Siapa yang tetapkan? Nabi kita Muhammad SAW yang tetapkan. 7 tahun perintahkan. 10 tahun tak buat, boleh rotan. Begitu. Sama juga puasa. Puasa pun begitu. Ni ada orang cakap dalam Facebook kan. Sebab tu tuan-puan, kita ni buat apa perkara pun, nak tulis ke, apa-apalah, semua kena berlandaskan ilmu. Jangan semata-mata emosi. Jangan semata-mata emosi. Ada orang kata apa? Mana ada saranan daripada Nabi SAW suruh apa? Suruh puasa seawal usia 7 tahun. Yang suruh hanya apa? Hanya solat sahaja. Itu bermaksud mereka belum betul-betul mengkaji lah, belum betul-betul baca kitab-kitab ulama kita berkaitan dengan perkara ni. Dalam Fathul Mu'in sebut dah tentang perkara ni. Diperintahkan kepada anak-anak supaya seawal usia 7 tahun dah solat dan diajarkan contohnya wuduk, dah diajarkan tentang puasa dan sebagainya. Dah dicatat dalam kita punya kitab-kitab para ulama kita. Tinggal lagi kita saja yang tak jumpa, kan? Dan kita pun buat statement berdasarkan emosi kita semata-mata. Jadi emosi ni kalau lawan dengan ilmu, di sisi orang awam, di sisi netizen ni, menang emosi, tuan-puan. Emosi akan menang. Sebab apa? Yang putuskan kemenangan tu emosi. Tapi orang alim, orang yang tahu, dia akan nilai dengan sudut ilmu, kan? Kita dah belajar, mana ada kan, berdasarkan sekian-sekian, ini dia punya fakta dia. Begitulah hal dia, keadaan yang berlaku kepada kita kalau kita tak belajar. Jadi apa benda kita buat kena ada ilmu. Nak dunia ilmu, nak akhirat ilmu, kata Nabi. Nak gabung dua-dua, nak dunia akhirat, kena ada ilmu. Tauhid akidah. Okey, kita masuk dah perbahasan berkaitan dengan tauhid akidah. Ini perbahasan terpenting. Sebab apa saya sebut terpenting? Sebab tauhid akidah ni usuluddin. Usul agama. Perkara asal agama. Adapun kalau kita belajar fiqah, dia sebenarnya furu'uddin. Furu'uddin. Perkara cabang dalam agama ataupun fiqh. Kalau usuluddin, perkara dasar, asas agama. Jadi ilmu tauhid akidah ni zaman Nabi SAW tak adalah subjek ni, kan? Macam kita ni ada syllabus, ada buku teks dan sebagainya. Zaman Nabi SAW ceritakan tentang ayat-ayat Quran, hadis yang berkaitan dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Berkaitan dengan macam mana makhluk itu diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas sama'i kayfa rufi'at. Kenapa kamu tidak memandang, tidak memerhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan? Tengok langit macam mana dia diangkat tanpa ada tiang. Tengok gunung macam mana dipasakkan. Nabi cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat Quran, melalui hadis. Kan? Zaman berkembang, Islam makin ramai orang yang masuk Islam, kan? Sahabat sampaikan berdakwah, ada yang sampai Turki, kan? Kota Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansari, kan? Sampai ke mana? China, siapa? Sa'ad bin Abu Waqqas sampai ke China, kan? Ada yang sampai ke Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal sampai ke Yaman. Bertebaran sahabat ni ke seluruh pelosok dunia sebarkan Islam. Bila dah bertebaran para sahabat seluruh pelosok dunia, jadi Islam ni mula dianuti oleh orang bukan Arab. Orang bukan Arab dengan masuk orang Ajam, orang Cina, orang Turki, orang Eropah dan sebagainya. Orang kita, orang Melayu, Nusantara dan sebagainya. Jadi bila berkembang ilmu tersebut, kan, di para ulama pun mulalah buat kitab, mulalah buat buku supaya apa? Supaya kita orang awam ni belajar daripada buku tersebut. Antara kitab terawal dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ni adalah kitab Fiqhul Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah. Itu antara kitab akidah terawal, Fiqhul Akbar, yang mana dihimpunkan di sana metod fuqaha. Metod fuqaha. Jadi belajar akidah ni banyak metod, banyak jalan. Nak kenal Allah ni banyak jalan, kan? Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak jalan. Ada yang jalan, contohnya jalan mutakallimin. Jalan memang menggunakan hujah akal untuk mengisbatkan
kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adalah cara-cara dia. Ada yang menggunakan metod fuqaha. Metod fuqaha ni macam mana tuan-puan? Mereka ni apa yang mereka faham daripada Quran dan hadis berkaitan dengan ayat-ayat akidah, hadis-hadis berkaitan akidah, mereka simpulkan dalam satu kitab. Itu nama dia metod fuqaha. Siapa yang buat? Boleh jadi yang buat tu Imam Abu Hanifah, boleh jadi yang buat Imam Syafi'i, boleh jadi yang buat tu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas. Itu semua imam mazhab kan. Ada juga nama dia metod, apa yang disebut sebagai metod apa tu? Muhaddithin. Metod muhaddithin. Macam mana metod muhaddithin? Ulama-ulama yang pakar dalam ilmu hadis ni, mereka kumpulkan ayat-ayat, mereka kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid, akidah ni dalam kitab mereka. Contohnya dalam Sahih Bukhari ada contohnya bab iman, babul iman. Dalam Sahih Muslim contohnya ada babul iman dan sebagainya. Jadi para muhaddithin, ulama-ulama hadis ni kumpulkan hadis-hadis, buat dalam satu bab, dalam kitab mereka ada bab berkaitan dengan iman, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid. Itu metod muhaddithin. Adapun yang kita belajar hari ni, yang kita akan belajar nanti ni, kita menggunakan metod mutakallimin. Dengan maksud kita ikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Belajar sifat 20. Dan itu juga yang tersebar di Nusantara. Kan, atuk nenek moyang kita semua belajar sifat 20 ni. Kan, datang kaum muda dulu kan. Kaum muda ingat tak? Zaman kita belajar dulu, datang kaum muda, mereka sebarkan tauhid 3. Kan? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Yang mana tauhid ini, kalau secara imbas, secara surface, peringkat pertama tak ada masalah sebenarnya. Tapi siapa yang mendalami lagi tauhid ni, peringkat kedua dia akan bermasalah dekat situ. Sebab apa? Natijah daripada belajar tauhid 3 ini, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni, akan membawa kepada orang tu dia menghalalkan darah orang Islam. Satu. Adalah kaedah-kaedah yang perlu kepada sesi yang lain juga untuk saya terangkan. Ada dia punya poin-poin, ada dalil Quran yang mereka ingat itu dah dalil dia, rupanya salah. Rupanya mereka menyalahgunakan dalil. Kemudian mereka kata orang kafir pun ada iman. Orang kafir pun ada iman. Berdasarkan ayat Quran sekian-sekian. Dan last sekali, mereka mengatakan bahawa Allah ada muka, tangan, wajah, kaki. Seumpamanya, sama macam manusia. Mujassimah. Boleh membawa kepada tajsim, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu natijah, hasil, kesan kalau belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Yang dulunya pernah ada dalam silibus kita punya KPM, tapi lately saya dapat tahu tak ada silibus yang macam tu. Dah dihazafkan, dah dibuang perkara berkaitan tersebut. Perkara berkaitan dengan tauhid 3 tersebut. Jadi yang kita belajar hari ini adalah metod mutakallimin Asy'ariyah, dengan maksud Asy'ariyah Maturidiyah lah, dengan maksud kita belajar 20 sifat. 20 sifat. Sifat 20. Famousnya digelar sebagai sifat 20. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim sikit. Setakat mana yang kita mampulah. Dalam masa sejam ni kan, ada masa lagi 9 minit, 10 minit ni, insya-Allah. Setakat ni boleh tuan-puan. Saya takut saya laju juga. Jadi bila laju tak faham pula kan. Ni boleh insya-Allah. InsyaAllah. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman kepada 6 perkara. Berdasarkan hadis Jibril tadi, kita belajar bahawa apa maksud iman? Apa maksud iman? Malaikat tanya kepada Nabi, apa maksud iman? Nabi pun jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulih. Kau kena beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadarnya. Itu 6. Itu secara umum begitu. Kita belajar daripada kecil pun begitu. Tapi sebenarnya ada perincian dia yang perlu kita go deep sikit. Dia tak adalah terlalu betul-betul perinci nak jadi mutakallim kan, nak jadi orang yang boleh berdebat dengan atheist ke, tak. Boleh berhujah dengan orang yang tak percaya Tuhan, tak. Kita bukan nak jadi orang macam tu. Kita sekadar nak guna untuk diri kita dan anak-anak kita, isteri kita dan suami kita dan sekadar keluarga kita. Kan? Itulah hal dia. Semua ini dipanggil dengan 6 rukun iman. Wajib. Okay. Kalau kita jumpa dekat sini tuan-puan, dia ada beza nanti. Wajib atas dengan wajib bagi.
Nah, nanti tuan-puan akan perasan, akan notice benda ni, wajib atas beza dengan wajib bagi. Kalau kat sini wajib atas ni maksudnya wajib syarak. Apa maksud wajib syarak? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syarak. Kalau wajib bagi ni wajib akal yang kita belajar tadi. Wajib akal ni maksudnya mesti. Allah mesti ada sifat wujud, kidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, wadaniyah sampai habis. Mesti. Ha. Tak boleh tak. Tak boleh tidak. Mesti Allah ada sifat tu. Ha. Gitu. Okay. Semua ini dipanggil dengan 6 rukun iman. Okay. So, tu kena bezakan. Kan? Wajib syarak, wajib wajib syarak, wajib akal, wajib adat. Tiga-tiga tu beza. Wajib syarak, kalau solat wajib syarak. Kan? Kalau wajib akal, kita percaya, meyakini bahawa Allah wajib bagi dia sifat, segala sifat kesempurnaan. Itu wajib syarak, wajib akal. Kalau wajib adat, makan kenyang. Kan? Kalau tak pakai baju sejuk, tu wajib lah. Maksudnya itu kebiasaan, begitu. Dan sebagainya. Okay. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuba tengok wajib ke atas, nampak tak? Beza tu. Wajib ke atas. Maksudnya penyusun kitab ni nak bagi tahu yang sekarang ni kita tengah bincang pasal hukum akal. Wajib ke atas. Tiap apa? Hukum syarak. Silap. Maksudnya wajib ke atas dengan maksud hukum syarak. Belum lagi. Hukum syarak, masih hukum syarak lagi. Ke atas setiap mukallaf beriman bahawa semua makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa maksud makhluk? Kalau tengok dia punya nota kaki, apa maksud makhluk? Makhluk adalah sesuatu yang telah dijadikan. Tengok bawah tu. Makhluk di sini merujuk kepada apa sahaja yang dijadikan oleh Allah, termasuklah manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, pokok, haiwan, alam semesta, sungai, laut, lain-lain. Makhluk termasuk juga tempat, bumi, bukit, langit, arash, arah yang 6, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, malam, siang, kehidupan, kematian, dan lain-lain. Itu semua makhluk. Okay. Jadi, wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriman. Wajib mengetahui dan beriman, percaya dalam hati bahawa secara ijmalinya, secara ringkasnya, Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Tak terhitung banyaknya, tuan-puan. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan secara ringkas, kita beriman. Begitu. Dan mustahil ke atas Allah ada sifat kekurangan. Naqais, kekurangan. Tak boleh kita kata Allah lemah. Tak boleh kita kata Allah, contohnya, lambat mengabulkan doa, contohnya. Tak boleh. Sedangkan doa tu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan keizinan dia. Allah tahu, Allah Maha tahu bila yang sesuai. Contohnya dia dapat apa yang dia nak. Allah kabulkan apa yang dia nak. Allah Maha tahu bila waktu yang sesuai. Tak ada istilah terlambat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu maksud memang tak ada kekurangan. Tak ada kekurangan. Bahkan kekurangan tu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tafsil secara terperinci pula, kan? Secara terperinci, Allah bersifat dengan 20 sifat kesempurnaan atau sifat-sifat yang wajibat, dan mustahil ke atasnya bersifat dengan 20 sifat kekurangan atau sifat-sifat mustahilat. Rangkuman sifat-sifat yang wajib berkaitan dengan Allah dan Rasul yang diwajib diketahui dan diimani oleh setiap mukallaf adalah seperti berikut. Jadi, ada orang tanya kita, Asy'ariyah Maturidiyah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ni, menghadkan sifat Allah ke? Kan? Mana boleh kita hadkan 20 sifat Allah? Mana boleh kita kata Allah ada 20 sifat je? Tak. Kita katakan macam ni, ya. Sekarang ni kalau dalam Asy'ariyah Maturidiyah, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada dua wajib belajar. Yang pertama, wajib belajar secara ijmali, ringkas. Kita tahu Allah Ta'ala ada segala sifat kesempurnaan yang disebut dalam Quran. Apa-apa ayat yang merujuk kepada sifat Allah yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, itu semua merujuk kepada sifat kesempurnaan Allah yang tak terhitung banyaknya. Okey. Adapun 20 sifat ni ulama buat sebab apa? Sebab 20 sifat ni dah macam sifat yang inti. Sifat, orang kata apa istilah dia? Umbi. Sifat yang teras kepada sifat Allah Ta'ala. Kalau belajar 20 sifat ni dah memadai untuk
cover semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Satu. Yang kedua, kalau contohnya kita ni wajib belajar segala sifat Allah, saya rasa lah tuan-puan, umur kita 63 pun tak selesai lagi belajar sifat Allah. Sebab apa? Nak belajar 99 sifat dan nama Allah lagi. Kan nak belajar sifat Allah yang dalam Quran lagi, sifat Allah yang dalam hadis lagi. Kan banyak tu. Banyak, bahkan boleh cecah ratus ribu. Bahkan tak terkira lah. Banyak. Jadi ulama mempermudahkan kita. Dia bagi tahu, dia katakan kat kita, kalau kita belajar 20 sifat ni dah cukup dah. Terangkat lah kita punya, kata apa, fardu ain kita dah settle lah. Macam tu. Fardu ain dah settle kalau kita belajar 20 sifat ini. Jadi tak perlulah belajar satu persatu apa yang disebut dalam Quran dan hadis, tak perlu. Sebab 20 sifat ni dah merangkumi semuanya. Itulah maksudnya. Jadi bolehlah kita cakap kepada orang yang tanya, persoalkan begitu. Mereka ni persoalkan sebab mereka ni tak belajar, itu saja. Mereka ni ada sangkaan yang buruk sebab mereka ni tak pernah belajar secara detail tentang ilmu berkaitan sifat 20. Sebab tu mereka ni ada sangka buruk. Kata sifat 20 ni datang dari Yunani lah, daripada falsafah dan sebagainya. Perkara ni semua apa tu disanggah oleh ulama kita. Ada dia punya hujah dia yang saya rasa tak sempat nak sebut hari ni. Saya simpanlah nanti. Kalau nak dengar perbahasan berkaitan, ada orang cakap, ada bekas mufti ataupun ada mufti cakap dulu. Dia pernah jadi mufti, kemudian jadi bekas, kemudian jadi mufti balik. Pernah cakap dulu, ilmu sifat 20 ni ilmu yang datang daripada falsafah Yunani. Jadi dakwaan tu dakwaan yang tak berasas, dan kita akan jawab dan kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang lah, insya-Allah, untuk jawab mereka-mereka ni. Okey. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Setakat itu dulu perbahasan kita. Saya tak nak juga tergesa-gesa, terlaju-laju sangat kan. Jadi yang penting kita dapat tangkap beberapa fakta yang saya sampaikan pada hari ini. Antaranya rukun agama tu ada 3. Kita ulang balik, rukun agama ada 3. Iman, Islam, ihsan. Wajib tak belajar? Wajib. Siapa pun. Start dia umur dia balik 9 tahun contohnya, dah kena start hantar anak kita pergi belajar kaitan dengan ilmu asas fardu ain. Kita yang dah tua-tua, dah dewasa ni pun kena usahakan untuk menyelesaikan kita punya fardu ain. Sebab apa, boleh jadi yang kita belajar selama ni rupanya maklumat tu tak lengkap. Info tu tak lengkap, ilmu tu tak lengkap. Jadi kita belajar lagi lebih fardu ain. Oh, rupanya macam ni cara dia, contoh berkaitan dengan solat ke, puasa ke dan sebagainya. Berkaitan dengan ilmu akidah pula, kita belajar dulu surface sahaja kan. Belajar secara surface. Macam tahulah Allah tu ada wujud, qidam, baqa'. Kita nyanyilah lagu Raihan tersebut kan. Allah wujud, qidam, baqa'. Nyanyilah sampai habis. Tapi perincian dia kita tak tahu. Jadi kalau orang datang tanya kita, kita tak dapat nak explain paling tidak. Ataupun tak dapat nak explain kepada anak kita, kita punya keluarga dan sebagainya tentang ilmu, tentang sifat wujud, qidam ke. Sedangkan itu sebenarnya kalau diikutkan asas baru, belum detail lagi kan. Sama juga ilmu berkaitan tasawuf, penyucian jiwa, perlu kita jaga 7 anggota zahir kan, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, kemaluannya dan sebagainya. Yang kemudiannya kita tahu pula sifat-sifat mazmumah. Kena kenal 10 sifat mazmumah yang dalam diri kita. Sebab apa? Sebab syarat nak dapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut oleh ulama-ulama, buat kata apa? Akronim apa? Buat analogi kan. Kalau seseorang tu nak minta daripada seseorang, orang miskin nak minta kepada seseorang yang kaya, dia akan bawa bekas. Bekas tu pula kena pastikan bersih kan. Dengan maksud sifat mazmumah tu kena bersih dulu kan. Kalau kita bagi kepada yang kaya tersebut, bawa bekas yang kotor, agak-agak orang kaya tu bagi tak? Agak-agak orang kaya tu bagi tak anugerah dia, bagi tak pahala dia, ataupun bagi tak makanan yang kita minta tu, bagi tak? Jawapannya tak bagi. Jadi disuruh kepada kita untuk bersihkan dulu 10 sifat yang tercela ini, mazmumah. Supaya datang nanti, bila dah bersihkan, kemudian kita hiaskan pula dengan 10 sifat mahmudah yang terpuji. Barulah datang waridat, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya kan, dan sebagainya. Macam-macam lah. Tak semestinya pahala kan, tak semestinya boleh jadi ketenangan kan. Boleh jadi ketenangan, boleh jadi dipermudahkan pada sudut yang lain dan sebagainya. Jadi itulah yang kita belajar hari ini. Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu tasawuf, penyucian jiwa.
Kemudian tadi tu 3 hukum agama jangan lupa. Itu saya akan ulang-ulang setiap kali sesi. Dalam agama kita ada 3 hukum. Ada namanya hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum akal ni untuk apa tuan-puan? Hukum akal ni kita nak sabitkan untuk kita menetapkan kewujudan Allah Ta'ala guna akal. Sebab apa kena guna akal tuan-puan? Sikit. Sebab apa kena guna akal? Sebab dalam Quran Allah sendiri sebut afala yatadabbaruna al-Quran, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, afala ta'qilun. Ayat tu semua kalau diperhatikan, semua suruhan ayat tersebut Allah suruh kita guna akal untuk fikir tentang kejadian Allah Taala. Dengan sebab itulah ulama buat satu metod, boleh kita guna akal untuk fikir tentang kebesaran Allah, tapi tak bolehlah fikir tentang Allah, tentang zat Allah tak boleh. Itu tak boleh. Ada larangan daripada Nabi SAW juga. Jangan fikir tentang zat Allah, tapi fikir tentang kekuasaan Allah, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, hukum syarak, itu berkaitan dengan fiqh, kan wajib, sunat, harus, makruh, haram. Yang ketiga, hukum adat, wajib, mustahil, harus, wajib, adat, kan. Kalau kita potong, adat kebiasaannya terpotong. Kalau contohnya, kalau orang tu terkena benda yang panas, adat kebiasaannya wajib panas. Tapi ada juga berlaku, contohnya orang dicampakkan ke dalam api tapi tak rasa panas. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mustahil pada adat. Itu saya cakap, apa-apa yang berlaku kepada kita, kehidupan kita atas dunia ni akan berlaku 3 hukum ni. Tak dapat tidak, takkan lari punya. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Barulah hati kita tenang, kan. Kita tak bangkang orang disebabkan kekurangan ilmu kita. Boleh jadi apa yang kita bangkang tu terhadap kenyataan, terhadap statement, terhadap ilmu orang tu, boleh jadi sebab kita tak belajar lagi, tak sampai lagi pengetahuan kita terhadap perkara tersebut. Jadinya, Alhamdulillah, saya rasa itu sahaja kita punya perkongsian pada pagi ni. Dia agak berat sikit untuk permulaan, tapi insya-Allah bila kita dah terbiasa dengan istilah tersebut, akan dipermudahkan untuk masa akan datang, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Ya, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, kita jumpa esok. Kita insya-Allah khatamkan bulan Ramadan. Kita ambil kesempatan khatam fardu ain ni bulan Ramadan. Insya-Allah. Moga ada banyaklah gandaan pahala yang kita dapat, ganjaran dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim wal 'asri innal insana fi khusr illa Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah ada 2 part nanti. Part 1, part 2. Part A, part B. Sebab ada terpisah tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fiik.